Okey, Assalamualaikum Tuan Syafuddin. Waalaikumsalam. Semalam ada satu satu portal media ni telah mewawancara seorang bekas MKT ni yang dipecat. Dia kata Isyam Jalil lah. Iyalah kot. Okey ya. Saya tahu Isyam Jalil. Ya. Dia kata reporter tu kata apa perasaan selepas dipecat. Boleh komen sikit? Ya, sebenarnya perasaan yang diluahkan oleh saudara Isyam Jalil itu apabila dipecat ya oleh MKT, tetapi beliau telah memegang ya machine gun beliau terus kepada Kepala Datuk Zahid, Presiden UMNO. Beliau tidak mengatakan bahawa MKT telah membuat keputusan yang memecat beliau, dan semuanya he put up a total blame to the President Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan beliau begitu sonok lah, dan sehinggakan dia kata kalau zaman dulu kalau dipecat oleh UMNO ni, Parti Melayu ni yang ulung ni, malu ya, duduk bawah meja lah, tak berani keluar lah. Tetapi sekarang ni kerana UMNO ya disebut bahawa orang Melayu telah menjauhkan diri daripada UMNO ya. Jadi beliau juga semasa mengulas itu telah menempelak Yang Amat Berhormat Presiden bahawa beliau sebenarnya tidak setuju Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan, tetapi beliau terpaksalah ketika itu bersetuju juga, dan itu juga menjadi isu kepada beliau, seolah-olah kita tahu komen dia meletakkan bahawa Presiden ni dalam konteks, kalau saya nak lebih ni, diktator lah ya, yang tidak sanggup untuk bertanding Presiden, dan timbalan Presiden Tun Ahmad Hassan pun tak sanggup bertanding. Saya rasa apa yang disebut oleh saudara Isyam Jalil ni tak fair lah ya. Beliau telah mengungkit perkara yang beliau setujui ketika itu, bahawa Presiden dan timbalan Presiden telah disahkan dalam mesyuarat agung khas bahawa jawatan itu tidak dipertandingkan ya. Dan hari ini ya pahat berbunyi ya. Jadi lagi beliau tidak mengatakan bahawa apa yang beliau begitu not that happy kerana dia tuduh bahawa Presiden telah membawa parti kita ini bekerjasama dengan DAP. Kalau saudara-saudari membaca dan melihat TikTok yang saya telah bercakap lebih 10 minit dalam isu pemecatan saudara Isyam Jalil ini, maka saya rasa saya mengulas panjang lebar bagaimana parti kita ini tidak ada langsung bekerjasama dengan DAP. Semuanya adalah di atas apabila kita terpaksa bergabung dalam kumpulan grup coalition parti-parti untuk menubuhkan kerajaan ya. Dan beliau telah begitu ekstrim ya, attack Datuk Zahid, blame Datuk Zahid atas kerjasama dengan DAP, yang bagi saya lah his statement is confusing and rubbish ya. Saya minta maaf lah, saya terpaksa bercakap begitu blunt lah ya. Dan disebabkan ayat dengan perasaan beliau bahawa Datuk Zahid ini telah membuat kerjasama dengan DAP yang disebut Barua DAP lah apa semua tu, memang betul lah apa yang saya cakap. Uninando saya bahawa dia pinpoint direct to the President. So wawancara beliau tu mesahkan apa yang saya cakap di dalam video saya minggu sudah, dan dia protes ya. Dia kata dia beri teguran ya sebab dia tak datang ke mesyuarat kerana dia protes, dan dia ibaratkan dalam wawancara tersebut kalau dia pergi angkat tangan pun Presiden tidak ambil kisah lah, hanya memberi peluang pada dia bercakap as a last person lah dalam 36 orang ahli-ahli yang KT semua tu. Makna dia ini diberi last person to speak,
but at the end of the day Presiden brush through saja. Jadi dia tidak puas hati. Inilah dia, saudara sekalian, ya. Kita lihat bahawa satu lagi tuduhan beliau, saya terkejutlah. Beliau ibaratkan Datuk Zahid ni di dalam kita ibadat solat kita sembahyang, ibaratkan bahawa jika imam itu melakukan kemudaratan, satu kesalahan yang begitu besar, so kita sebagai makmum, beliaulah sendiri tidak wajib untuk bersama-sama berada di dalam bersama-sama ibadat itu, solat itu yang diimamkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid. Saya terkejutlah sehingga kan beliau sanggup meletak analogi isu ni, seolah-olah Datuk Zahid tu membuat satu kemudaratan, dan di ibarat Datuk Zahid itu imam yang kita tak boleh ikutlah, dan beliau sendiri mengatakan beliau telah di-offer oleh Datuk Zahid sebagai pengarah syarikat, tapi beliau menolak kerana beliau tidak sanggup di sell out diri dia itulah kepada Datuk Zahid. Walhal Datuk Zahid memilih dia tu atas kelaikan dia, dan juga untuk beliau adalah dengan kepakaran beliau itu, yang kita kenal seorang intelektual, seorang pegawai kerajaan yang hebat di masa pimpinan Yang Amat Berhormat ketika itu, Datuk Najib. Kita pun tahu, jadi dengan ikhlas Presiden meletakkan ahli MKT lah untuk berada, dan hari ini dia brush out keikhlasan Datuk Zahid, seolah-olah kalau dia terima jawatan itu, dia sell out diri dia, tak akan jadi sanggup kepada Datuk Zahid lah. Begitu juga beliau telah menyebut bahawa sebelum PRU 15, Extro sendiri telah bertanya soalan, adakah possibility bahawa UMNO akan bekerjasama dengan DAP semasa pilihan raya bebas, dan beliau mengatakan bahawa apabila Datuk Zahid UMNO PRU 15, kita pergi Solo, kita berlawan dengan PH. Semua tahu saya salah seorang daripada jentera penerangan. Saya berada di beberapa kawasan. Saya ada di Balin, saya ada di Kemaman, saya ada di Perlis kampung saya. Selama 2 minggu saya berada, saya kempen setiap cawangan. Saya turun gelanggang. Saya sendiri telah memberi penjelasan. Ada di kalangan orang pengundi datang tanya saya, ini kami dengar cerita bahawa PKR ni bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini bagus, seorang pemimpin yang hebat apa semua. Tapi saya terpaksa diam sebab ketika itu kita free for all. UMNO BN terpaksa bukan saja menentang Perikatan Nasional ketika itu, PAS, dan juga PKR, Amanah dan berbagai parti. Tetapi itulah yang berlaku pada PRU 15. Faham tak? Mengapa nak diungkit perkara-perkara ini? Perkara yang tak betul. We fight Solo. Datuk Zahid tidak breach any of the semasa PAU, bahawa Datuk Zahid kata no PH, no bersatu, dan kita juga tidak ada no DAP. Tidak ada. Jadi ini dijadikan isu oleh saudara Isham Jalil pada hari ini, seolah-olah semua peluru, semua meriam ditala kepada Datuk Zahid. Saudara Isham, you're my friend, it is not fair at all.